Selamat pagi. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah program Finas Prihatin semasa pasca COVID-19. Program Finas Prihatin semasa pasca COVID-19. Dan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio ruang bicara ini, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Tuan Zakaria Abdul Hamid yang merupakan pengurusi Finas. Jadi Tuan, apa khabar? Alhamdulillah. Pertama kali bersama kami Tuan. Pertama kali. Dan kita harap kita boleh berkongsi sesuatu yang menarik berkaitan dengan topik ini. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang juga mungkin buat pertama kalinya kepada seorang lagi tetamu yang ada bersama dengan saya yang berbahagia, Encik Muhammad Zaini Hassan, iaitu ahli jawatankuasa untuk jawatankuasa hal ehwal warga industri kebajikan dan data industri Finas. Jadi saya nak panggil apa, Muhammad atau Zaini lebih selesa? Zaini. Jadi selamat datang Zaini ke ruang bicara. Terima kasih Cik Sarkawi. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat lama juga. Ya. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga memberikan peluang dan juga ruang kepada anda untuk melontarkan apa saja soalan atau berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0320594624, 0320594625, dan jangan lupa anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga YouTube Bernama TV. Baiklah, ini sesuatu yang menarik Tuan Zakaria. Pertama kali bersama dengan kami, dan mungkin sesuatu yang cukup mencabar bagi Tuan Zakaria sendiri apabila dilantik sebagai pengurusi Finas sebenarnya. Jadi apakah misi dan juga visi Tuan apabila dilantik sebagai pengurusi Finas yang mungkin boleh kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita? Terima kasih Saudara Syarkawi. Idola saya sebenarnya. Thank you. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Saya pun tak menduga yang saya boleh sampai dan duduk sekali di sini. Okay. Pertamanya saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menerajui Finas. Yang sebelum ini saya pun sebenarnya tidak banyak tahu berkaitan dengan Finas. Rata-rata saya nampak Finas ni merupakan satu agensi yang agak eksklusif, satu agensi yang elit, dan tanggungjawab ataupun amanah yang diberikan kepada saya itu merupakan satu cabaran sebenarnya. Dan alhamdulillah saya dah masuk bulan yang kedua, dan saya telah mula dapat menyesuaikan diri dalam keadaan, dan apabila saya masuk saya dapati rupanya di Finas ini banyak potensi yang mungkin boleh saya bantu, yang boleh saya bangunkan untuk memartabatkan lagi tugas dan tanggungjawab Finas. Dan salah satu saya ingat inisiatif yang saya nak ambil untuk Finas ini adalah untuk menerapkan merakyatkan Finas. Sebab rata-rata kalau saya ingat orang-orang yang macam saya di luar sana merasakan Finas ini satu agensi yang sangat special. Tapi sebenarnya Finas ini tujuan dia adalah untuk bersama dengan rakyat. Dan banyak program-program sebenarnya di Finas ini yang boleh memanfaatkan rakyat secara keseluruhan. Okey, sesuatu yang menarik juga Zaini Ini pun sebelum kita bercakap tentang program Finas Prihatin semasa pasca COVID-19, nak dapat pandangan Zaini secara ikhlaslah. Kita tahu Tuan Zakaria mungkin tidak berlatar belakangkan dalam industri perfilman, tetapi dilantik sebagai pengurusi Finas. Anda sudah pun bekerja bersama dengan beliau selama lebih kurang 2 bulan seperti apa yang Tuan Zakaria sebut. Jadi apakah Tuan melihat bahawa ini satu perubahan yang cukup drastik sebenarnya kepada Finas secara keseluruhannya, Tuan? Terima kasih Syarkawi. Bagi saya untuk berjaya menerajui sesuatu agensi kementerian, tak semestinya pakar di bidang itu, kan? Macam
DCA tentu tak semestinya pilot yang kena mengetuai. Begitu juga dengan Finas. Yang penting beliau mempunyai kepimpinan yang bagus dan dapat menggerakkan ke arah mencapai kita punya objektif. Dan bagi saya ikhlas ni bukan nak puji bos secara berdepan kan. Sebenarnya bagi saya apa yang saya rasa ada sesuatu perubahan yang agak drastik dengan wujudnya portfolio di bawah ahli perbadanan kan. Dan dilantik pula jawatan kuasa di bawah itu dan merangkumi dari penggiat-penggiat industri. Ini satu langkah yang amat kita hargai. Sebab saya di samping boleh kata berkhidmat di bawah Finas sekarang. Saya juga adalah ketua sekretariat FDAM, iaitu Persatuan Pengarah Filem Malaysia. Jadi nampak kerjasama tu amat rapat. Okey, alhamdulillah. Itu yang saya rasa seronok. Okey, kita tambah seronok lagi. Kita bercakap tentang program Finas Prihatin. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Kita tahu negara kita dilanda oleh COVID-19 dan kemudiannya kerajaan memperkenalkan PKP dan sebagainya. Dan antara kumpulan yang mungkin amat terasa dengan COVID-19 dan juga PKP ini ialah golongan artis itu sendiri. Jadi apa sebenarnya objektif dan tujuan Finas menubuhkan apa yang disebut sebagai program Finas Prihatin ini, Tuan? Okey, Saudara Syarkawi, sebelum tu biar saya sentuh sedikit tentang langkah jangka pendek yang sebenarnya telah pun kita rancang di Finas. Sebaik saja saya memulakan tugas saya di Finas, saya telah pun berbincang dengan pegawai-pegawai saya dan saya mencadangkan supaya untuk tempoh 6 bulan pertama tahun ini kita laksanakan plan jangka pendek. Plan jangka pendek ini akan berakhir sehingga hujung tahun. Yang mana tempohnya more or less dalam 6 bulan lah. So dalam tempoh 6 bulan ini, dalam langkah jangka pendek ini kita ada 4 agenda. Agenda yang pertama adalah kita menangani SOP. Memastikan bahawa kita dapat SOP dan penggambaran boleh dijalankan segera. Dan alhamdulillah ini telah pun kita capai. Dua SOP yang penting bawah Finas ni, pertama penggambaran dan yang kedua panggung wayang. Kita dah selesai. Kemudian yang kedua menguruskan dana. Kita memang satu agensi yang menguruskan dana untuk membantu syarikat-syarikat penerbit. Menteri minta kita supaya mempercepatkan proses. Biasanya proses tu ambil masa lama, tetapi saya minta pegawai-pegawai bekerja ekstra masa untuk memastikan kita mempercepatkan proses tersebut dan alhamdulillah pada hari semalam kita telah pun berjaya menyelesaikan proses pitching dan kita telah pun menyerahkan surat tawaran dana kepada 23 syarikat penerbit. Dan ini memang rata-rata agak luar biasa lah. Tetapi kalau ada will tu kita boleh buat. Dan kepala dia kena push lah. Dan yang ketiga kita ada insentif yang mana equipment yang kita ada dekat Finas itu mungkin ada yang tak tahu lagi, kita bagi diskaun sehingga 50% dalam tempoh jangka pendek ini. Dan yang keempat barulah kita punya program ziarah. Dan program ziarah ini kita letakkan di bawah jawatan kuasa ahwal warga industri, kebajikan dan juga dana industri data industri Finas. Yang mana diketuai oleh Datuk Seri Izlan Yusof dan Haji Zaini merupakan salah seorang AJK dia lah. Dan program kebajikan ini adalah program berpanjangan. Dia bukan jangka pendek, dia menyeluruh. Tetapi kita kata orang tu kita tambah lagi dia punya speed tu dalam tempoh 6 bulan ini, memandangkan banyak yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Kalau kita buat survey barangkali Zaini, mungkin ramai tak mengetahui walaupun sekali-sekala akan terpancar di media-media cetak, media elektronik dan sebagainya tentang
kepayahan, kesulitan yang dihadapi oleh artis-artis kita, pelakon kita, bekas pelakon dan sebagainya. Jadi survei yang Zaini dan rakan-rakan lakukan, how serious, betapa seriusnya sebenarnya kesan COVID-19 dan juga PKP ini kepada golongan artis secara keseluruhannya. Okey, pertama yang saya nak sentuh, ada yang merasa sinis atau memperlekeh bila kita sebut kebajikan. Okay, kami mesti nak bagi beras gitu ini kan. Sebenarnya kalau hidup kita artis terutamanya golongan industri, penggiat industri, hidup tidak tenteram atas masalah yang berlaku. Bagaimana dia nak jadi nak berkreativiti kan? Dia tidak akan jadi kreatif bila masalah hidup dia sendiri banyak yang membelenggu. Jadi bila berlakunya pandemik COVID-19, kita mengikut survey kita yang terlibat masa itu sebanyak 35 jodol production yang tengah shoot terpaksa berhenti, terpaksa stop. Satu tim untuk penerbitan sesebuah telemovie antara 20 ke 30 orang kan. Kru tak termasuk artis kan. 35 bayangkan. Itu yang sedang bekerja, terpaksa stop. Ada 35 mengikut data kita. Dan kalau pengarah saja, golongan pengarah di bawah FDM, kita ada buat bila jadi benda ni, kita terus buat satu kutipan di kalangan ahli-ahli kita. Macam main kutu lah, dia ni bagi ni, dia ni bagi ni kan. Langkah awal sebelum Finas masuk membantu, kita minta siapa yang ada kepayahan ni bagi nama, dan kita telah membantu 70 pengarah. Itu pengarah. Yang lain-lain, Prof Wima juga ada program dia, membantu ahli-ahli dia, seniman juga begitu, dan Yayasan Kebajikan Artis juga. Maknanya yang terkesan memang boleh kata semua terkesan, bukan saja artis kan, yang lain-lain pun begitu. Tetapi artis dia tidak bergaji tetap kan, bergantung kepada ada job, dapatlah income kan. Jadi bila berlakunya penangguhan projek-projek penggambaran ini, maka memang terkesan. Boleh katakan seluruhan artis dan juga pekerja-pekerja belakang tabir memang terkesan. Kalau begitulah senario yang berlaku barangkali Tuan Zakaria, apa yang ditawarkan melalui program Finas Prihatin ini kepada mereka, golongan-golongan artis terutamanya lah yang terlibat, yang menghadapi kesukaran disebabkan oleh COVID-19 dan juga PKP ini, Tuan. Okey, peringkat pertama, semasa bermulanya berlaku COVID-19 ini, Kementerian Menteri kita telah pun memperuntukkan sejumlah 150,000 daripada peruntukan menteri untuk kita agihkan kepada persatuan-persatuan, dan kita minta supaya persatuan-persatuan mengagihkan kepada mana-mana ahli-ahli mereka yang menghadapi musibah inilah. Itu peringkat yang pertama. Dan kemudian bila masuk peringkat yang kedua, iaitu selepas daripada COVID ini, kami sendiri bergerak, Finas sendiri bergerak turun ke kawasan-kawasan, dan untuk yang fasa pertama ini kita telah pun mengenal pasti seramai 50 orang artis yang kita akan lawati, yang mana saya sendiri akan turun padang. Alhamdulillah. Okey, Saudara Syakawi, walaupun kita memberi bantuan dari segi material, tetapi apa yang penting sebenarnya, kita nak memberi semangat kepada mereka, dan kita mahu masyarakat mengingati mereka, dan menghargai perjuangan mereka dalam industri seni ini. Kita tak mahu apabila mereka telah pun veteran, telah pun tua, malahan sakit, terlantar di hospital dan sebagainya, orang dah tak ingat dia.
Dengan cara ini sebenarnya saya dapat melihat kesan positif sebenarnya, Saudara Syarabi, ya. Bila kita mula turun padang, ya, kita mulakan dengan Yang Berhormat Menteri sendiri turun. Ya. Yang siri yang pertama tu, Yang Berhormat Menteri turun, kita ziarah Mimi Loma. Ya. Kemudian ada beberapa lagi artis. Dan ini sebenarnya membuka mata, ya, kepada masyarakat bahawa rupanya ada insan-insan ini yang dulunya merupakan primadona, ya, yang hebat, sekarang ni mereka dilanda musibah. Ya. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang Haji Zaini sebut tadi, persatuan-persatuan menyokong begitu baik. Ya. Malahan setiap kali program yang saya turun, mereka juga turun bersama. Ya. Dan apabila kita turun bersama itu, kuantiti yang kita dapat, ya, dari segi bantuan dan sebagainya itu banyak. Ya. Kita bagi cash. Kemudian kita pun daripada Pusma Wanita dia bagi kuih raya. Kemudian ada daripada agensi-agensi lain sediakan makanan dan sebagainya. Ya. Dan saya ingat ini merupakan satu kata orang satu gerak kerja yang begitu menarik. Ya. Yang sebenarnya di luar jangka, tetapi bila kita turun bersama kita dapat berpadu tenaga. Pergi berjumpa dengan insan-insan seni yang menghadapi musibah. Okey. Kita akan bersama lagi, tapi saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini yang mungkin boleh kita berkongsi sesuatu pandangan daripada pemanggil kita ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum tuan. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cik Zakari dan alat-alat panel. Waalaikumsalam. Ya. Okey, ini tokoh-tokoh politik ni saya nak tanya sikit lah. Ini mengenai bridging loan lah kepada penerbit, pengarah dan pekerja filem lah. Saya tengok kan apa masa COVID-19 kan. Dan selepas ni banyak dia orang perlukan loan untuk buat filem apa. Jadi minta ulasan lah daripada alat-alat panel dalam hal ini. Okey. Kemudian kenyataan akhbar pelakon filem minta penjelasan final berhubung dengan hala tuju terkini perjalanan industri filem semasa COVID-19. Okey. Kemudian mengenai panggung maya ganti panggung komersial pasca COVID-19 untuk berada pada jarak dekat dah ni ya. Minta ahli panel ulas dalam hal ni ya. Okey. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi persoalan-persoalan yang menarik jugalah dibangkitkan oleh pemanggil kita. Ada yang telah pun sebenarnya Tuan Zakaria pun telah menjawab tentang pinjaman untuk produksi dan sebagainya. Tapi sebelum kita ulas lagi tentang apa yang disebut, saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Tuan Zakaria Zaini. Golongan artis ini dikatakan sebagai ini persepsi barangkali ya. Golongan artis ini dianggap sebagai golongan yang begitu sensitif. Kadang-kadang ego mereka juga dikatakan melebihi daripada apa yang sewajarnya. Jadi apakah anda melihat ini juga kadang-kadang mengakibatkan hati-hati situ bila cuba minta bantuan ianya jadi bahan ketawa daripada orang ramai dan sebagainya. Anda yang terlibat begitu rapat dengan artis, apakah persepsi ini masih wujud di kalangan rakyat Malaysia? Ya, orang menganggap golongan artis ni adalah satu kumpulan manusia yang berbeza. Sentiasa gembira. Tak ada masalah. Macam itu disebut primadona kan. Kalau dulu orang bangsawan kan. Sehingga golongan bangsawan tu dianggap golongan tinggi. Sebenarnya itu katakan persepsi. Tetapi artis juga manusia biasa. Ada susah senang, ada gembira dan berduka. Cuma bukan kata ego sebenarnya. Ada artis yang terpaksa memendamkan apa kehidupan pribadi dia supaya tidak menimbulkan kata-kata fitnah, membawang dan sebagainya. Sebab mereka adalah public figure kan. Jadi itu yang setengah orang menganggap adalah ego. Susah-susah pun tak mau minta bantuan kan. Tapi mereka terpaksa sebenarnya menjaga nama, karier dia, image dan terpaksa pendam tu kan. Okey, kita nak sambung lagi tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, gunakanlah ruang dan juga peluang ini. Barangkali anda juga ada pandangan-pandangan tersendiri yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio. Jadi gunakan dua talian yang telah pun kami buka kepada anda, 03 2059 4624, 03 2059 4625. Kita rehat dulu.
Baiklah, kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang program Finas Prihatin semasa pasca COVID-19. Dan tadi ada beberapa persoalan yang agak menarik juga dilontarkan oleh pemanggil kita, Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi mungkin respon dan juga jawapan daripada Tuan Zakaria tentang soalan-soalan yang dibangkitkan. Yang pertama ialah tentang loan ataupun pinjaman untuk produksi-produksi yang mungkin terlibat dengan COVID-19 dan sebagainya. Okey, terima kasih. Terima kasih saudara Rizwan yang bertanya sebentar tadi. Ya. Berkenaan dengan loan, sebenarnya di Finas saya nak beritahulah. Ya. Agaknya berita gembira kot. Finas tidak menyediakan pinjaman. Ya. Pinjaman mungkin dikendalikan oleh My Creative Venture. Ya. Tetapi Finas ni yang special dia menyediakan dana. Ya. Dana ni maknanya kita bagi. Ya. Sebab kita bagi grant, tak payah bayar balik. Ya, kita bagi grant. Tapi itulah, ada kalanya bila kita dah bagi, kita tak dapat produk yang kita nak. Ya. Ada di kalangan penerbit yang tidak menyiapkan kerja. Ya. Ada tu yang kita baru bagi pendahuluan dah hilang. Ya. Dan ada tu yang dia kompromis dari segi kualiti dan sebagainya. Saya harap benda-benda ni tidak berlaku. Ya. Jadi grant tu hanya akan diberi setelah penilaian dibuat oleh Finas dan diluluskan. Yang itu yang saya sebut, semalam tu kita menyerahkan surat tawaran kepada 23 syarikat selepas kita melalui pitching dan kita menilai kemampuan syarikat ini untuk menyiapkan sama ada drama ataupun dokumentari. Ya. Dan untuk semalam saja, untuk 23 syarikat itu, kita memperuntukkan dana sebanyak RM7.2 juta. Yang ini fasa yang pertama lah. Kita akan ada beberapa fasa lagi. Dan kita sekarang pun masih dalam proses pitching. Dan selepas ini kita akan fasa kedua dan ketiga. Dan matlamat kita ni sebenarnya kita mempercepatkan proses ini adalah untuk memastikan bahawa penerbit-penerbit ini akan segera turun padang dan mulakan kerja. Ya. Sebab apa? Sebab kita nak melihat supaya kru belakang tabir terutamanya Saudara Syakawi yang telah terjejas disebabkan oleh pandemik ini, ada yang dah 2 bulan, 3 bulan tak kerja kan. Dan saya rasa kalau nak harapkan saving, saya tak tahulah 2-3 bulan saya pun kita pun kering kan. So saya minta supaya penerbit ni cepat. Cepat panggil pekerja-pekerja dia kan, start buat kerja dan seterusnya siapkan drama-drama ataupun dokumentari yang. Dan ini sebenarnya cara nak membantu dari segi pendapatan. Mungkin kita tak dapat pendapatan sebagaimana yang kita dapat yang lepas, tetapi ianya membantu sekurang-kurangnya untuk tempoh jangka pendek ini. Dan Saudara Syakawi juga, saya nak beritahu juga, selain daripada kita menyalurkan dana melalui program kita panggil DKD ini, kita pun sebenarnya telah pun mengadakan perjumpaan dengan TV-TV station yang mana kita juga akan membantu penerbit-penerbit drama yang telah pun mempunyai surat tawaran daripada TV-TV untuk buat drama kan, ataupun dokumentari yang telah pun diluluskan oleh pihak TV. Kita akan bantu bagi dana untuk mereka menyiapkan. Sebagaimana yang Haji sebut tadi, sebelum pandemik dulu, banyak syarikat-syarikat yang terkendala dia punya penggambaran, produksi, syuting, dan mungkin mereka memerlukan dana. So kami akan bekerjasama dengan pihak TV untuk mengenal pasti mana-mana syarikat yang memerlukan bantuan ini, dan Finas akan bantu bagi dana kepada mereka untuk menyiapkan kerja-kerja yang terbengkalai itu. Okey, kita akan menjawab lagi persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan sebentar tadi. Sebelum itu kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian dan mungkin kita boleh combinekan nanti. Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Cik Abdullah. Waalaikumsalam. Dan juga ahli panel ya. Ada 2-3 perkara lah. Silakan. Pertama sekali ini tentang Finas, dia tak ada bagi macam, kalau saya cadangkan royalty
royalty kalau buat filem ke apa, filem tu ditayangkan balik, jadi dah bolehlah dapat royalty daripada situ. Sebagaimana apa ni negara-negara barat, dorang boleh dapat hasil daripada situ, daripada royalty. Dan juga macam selalunya dia bintang-bintang filem ni dia tak ada macam pension ke, jadi bulan-bulanan ke, tak ada di itu cadangkan. Dan lagi satu ialah tentang apa ni, saya cadangkan Finas adakan satu muzium lah, pasal kadang-kadang kita dah lupa dah bintang-bintang filem lama macam apa ni Ahmad Nesfu dan sebagainya. Jadi Nordin Ahmad, jadi tak ada sepatutnya mesti ada satu apa ni. Dan lagi satu ialah kalau boleh filem-filem kita ni dikeluarkan ke antarabangsa. Filem Hong Kong dah keluar, Hollywood dah keluar satu dunia. Kita masih lagi terkotang-kanting di dalam negara saja. Jadi tak bergerak nampaknya dah berpuluh tahun dah. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Negeri Sembilan. Berat tugas Tuan Zagar ni. Tak apa, cabaran. Jadi persoalan-persoalan jadi bangkitkan setakat ini. Ridwan tadi tentang perjalanan industri secara ringkasnya lah ketika COVID-19 dan juga PKP, dan kemudiannya tentang panggung maya. Ini pun menarik jugalah kerana kita dah pun akan diperkenalkan dengan apa yang disebut sebagai apa ni, drive-in cinema yang akan wujud ataupun telah pun wujud sebenarnya. Jadi mungkin dirangkumkan jawapan. Okey, terima kasih Cik Abdullah yang bertanya sebentar tadi. Soalan pertama berkenaan dengan royalty. Memang di Finas kita tidak menjalankan apa kata orang tu proses royalty ini. Royalty ini sebenarnya daripada pihak stesen TV dan sebagainya. Walau bagaimanapun, yang itu Cik Ridwan tanya tadi, royalty, harta intelek ini adalah matlamat perjuangan di Finas dalam masa yang akan datang. Saya mungkin tak berapa nak terangkan lagi tentang isu ini sebab tumpuan Finas sekarang ni nak memulihkan ekonomi sebagaimana yang diminta oleh Perdana Menteri. Yang itu berkenaan. Berkenaan dengan pension ini, memang agak susah untuk kita jalankan. Bagaimanapun bersama dengan jawatan kuasa kebajikan, sebenarnya kita telah pun memulakan rundingan kepada 3 perkara. Yang pertama KWSP, yang kedua SOKSO, dan yang ketiga insurans. 3 perkara ini akan kita jadikan isu-isu penting. Hala tuju Finas dalam kita nak membantu artis-artis kita. Sebab kita tengok hati-hati kita ni dah melalui zaman kegemilangan, zaman gelap, dan mereka menghadapi masalah. Dan kita tak mau lagi benda ni berulang. Kita mau zaman kegemilang dengan mereka boleh kumpul duit dan sebagainya. Kemudian apabila sampai masa mereka sudah berusia, mereka mempunyai cukup tabungan untuk meneruskan kehidupan mereka. Yang itu salah satu perkara yang saya telah minta supaya ahli jawatan kuasa jawatan kuasa kebajikan ini untuk meneliti, dan kita perlu mengambil langkah segera untuk membantu artis-artis kita. Kemudian muzium. Yang ini menarik. Memang tidak dinafikan bila saya masuk Finas, saya mendapati bahawa Finas ini adalah satu gedung, gedung seni yang kita mempunyai berbagai-bagai filem. Banyak filem. Bermula daripada filem hitam putih dan sebagainya. Baru ni pun menteri pun melawat ke Finas untuk melihat, meninjau khazanah yang ada. Yang mana khazanah ini sebenarnya dulu di bawah filem negara Malaysia. Dan insya-Allah kita akan collaborate dengan Bernama. Mungkin kita akan dapatkan airtime daripada Bernama untuk kita mulakan satu channel khas yang mana kita akan terbitkan filem-filem lama ini untuk memberi maklumat kepada generasi muda apa sebenarnya yang berlaku 60 tahun yang lalu. Dan saya rasa
bulan Ogos ini adalah bulan yang sangat sesuai bersempena dengan kemerdekaan. Kita nak korek balik filem-filem lama itu, kita minta supaya bernama siarkan. Ya. Dan di situ anak-anak muda kita, generasi baru kita, ya. Malahan saya juga sebenarnya banyak benda yang saya tak tahu. Ya. Bagaimana, tapi kita ada semua tu. Contohnya macam mana permulaan. Mula kita buka felda macam mana, ya? Kita tebang pokok mak ayah kita buat, ya? Semuanya ada. Filem negara ada dan bahan-bahan tu semua ada, dan bahan-bahan ini kita perlu tayangkan semula kepada anak-anak muda kita. Okey. Soalan keempatnya itu pun menarik jugalah. Banyak yang diperkatakan apabila filem Korea memenangi Academy baru-baru ini, ia membuka mata banyak pihak mengatakan bahawa ialah produksi daripada negara-negara Asia sebenarnya boleh menembusi pasaran antarabangsa, tetapi filem kita masih lagi dikatakan gagal untuk melakukannya. Betul. Menarik ni Saudara Syakawi, ya. Pertama kali saya berhadapan dengan media apabila saya dilantik sebagai pengurusi Finas, saya terus throw-kan perkataan Oscar. Dan sebenarnya idea Oscar ni telah datang daripada Yang Berhormat Menteri sendiri. Ya, masa saya bertemu dengan Menteri berkata, dia cakap, Zack, you kena ada sesuatu yang nak kita kejar di Finas ini. Ya. Dan salah satunya adalah Oscar. Ya. Dan Oscar ini adalah, kata orang tu, tahap maksima yang paling tinggi dalam perfilman. Ya. Kalau di peringkat sukan kita boleh mensasarkan untuk kita capai peringkat emas, kan? Sukan Olimpik. Di sukan Olimpik, kenapa tidak di perfilman ini kita juga patut mempunyai cita-cita untuk sampai ke Oscar pada satu hari yang nantilah. Ya. Bila Tuan Zack sebut tentang persoalan ini, barangkali daripada pengalaman saya ni sendirilah. Ya, orang filem. Orang filem. Kita kena tanya dia. Adakah dia bersedia? Adakah anda bersedia? Ataupun yang keduanya, selalunya dikatakan bahawa orang-orang filem ini lebih suka membuat filem-filem yang dikedaki oleh Commercial, penonton. Dari terlalu commercial value. Kisah-kisah percintaan orang kaya dengan orang miskin, cerita-cerita yang penuh dengan air mata dan sebagainya. Apakah itu sebenarnya yang menyukarkan orang-orang filem untuk membuat filem-filem yang ada value untuk dipertandingkan ataupun memenangi Oscar seperti apa yang diharapkan oleh Tuan Zack kita? Okey, setiap penerbit buat filem mesti nak untung, kan? itu ada, tak ada orang nak berniaga untuk rugi, kan? Pengarah pula dia nak sesuatu karya dia ditonton dan diterima oleh masyarakat. Begitu juga pelakon, kan? Penuh skrip itu nak berjaya, skrip dia telah berjaya diterbitkan. Tetapi ada kalanya bila dia berlaku yang sebelum ini, kalau dikatakan filem untuk anugerah gagal di pasaran, kan? Mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Ada filem kalau untuk anugerah memang kalau filem tu bagus, kan, memenuhi selera penonton, rasa penonton akan tengok, kan? Cuma jangan kita nak bersaing dengan Hollywood, kan? Mungkin dia dari segi teknologi dia memang dah hebat. Kita mungkin tak terkejar dengan bajet kita, filem kita. Tetapi kalau kita tengok filem Korea yang menang anugerah tu, Parasite, tak nampak dari segi tingginya teknologi dan sebagainya, konten dia tu, storyline dia itu penting, yang menyentuh hal kehidupan manusia, kan? Itu penting, konten dia, kan? Dan ada juga yang kata konten apa yang memenuhi kalau kita tidak dapat memenuhi selera Hollywood, kan, kita akan gagal, kan? Tapi selera Hollywood macam mana? Dia berbagai juga, kan? Dia nak tengok apa yang dia nak tengok, kan? Itu yang penting. Dan kita juga sebenarnya satu lagi, kita nak supaya filem kita adalah filem Malaysia, bukan filem Melayu, filem Tamil atau filem Cina. Kita nak filem Melayu
filem yang dalam bahasa Melayu ditonton juga orang masyarakat yang lain. Ini yang dikatakan filem kita, wajah kita. Wajah kita. Kan? Itu penting. Tembusi ini dulu, memenuhi selera yang berbagai ni, masyarakat yang berbagai di Malaysia. Baru boleh kita pergi. Okey, sebelum saya dapatkan jawapan daripada Tuan Zack berkaitan dengan banyak isu lagi lah. Saya nak tanya, saya ikhlas lah Zaini sebagai orang filem yang terlibat dalam produksi filem. Katalah ada ambil contoh lah, dalam 10 filem yang dikeluarkan dalam setahun oleh syarikat-syarikat filem di Malaysia ini, berapa yang membuat keuntungan? Berapa filem yang selalunya membuat keuntungan dan berapa lagi yang mengalami kerugian? Yang untung selalunya dapat publicity lah, kita tahu kan, beberapa produksi yang berjaya, dan yang gagal sehingga gagal teruk sebenarnya. Jadi kita dari segi jumlahnya, saya rasa dalam 50-50 yang berjaya dan yang gagal. Yang gagal ni saya tengok, yang gagal ni memang dirancang untuk gagal. Ada juga. Sebab dari segi ini maaf cakap lah kan, kita tengok dari segi pembuatan dia, dari segi bajetnya memang tidak sesuai untuk bajet filem kan. Jadi kalau jumlah bajet yang begitu kecil dibuat filem kan, lebih sikit daripada bajet, contoh lebih sikit daripada bajet Super Tele contoh kan. Macam mana dia nak boleh ni? Mungkin ada berlaku di Hollywood sekalipun, ada cuma bajet $17,000 untuk mengeluarkan satu filem, meletup. Dia buat keuntungan millions kan, US dollars kan. Ada. Baik, kita akan sama lagi Tuan Haji Zaini dan juga Tuan Zakaria. Tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat sekali lagi, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saya lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda. Tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas kita berehat buat seketika. Baiklah, kami berterima kasih kepada anda semua kerana masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang program FINAS Prihatin semasa pasca COVID-19, dan kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang berbahagia, Tuan Zakaria Abdul Hamid iaitu pengurusi FINAS, dan kita juga masih lagi bersama dengan yang berbahagia Encik Muhammad Zaini Hassan iaitu ahli jawatankuasa untuk jawatankuasa hal ehwal warga industri kebajikan dan data industri FINAS. Baik, Tuan Zack, ini pun satu aspek yang menarik lah. Bila negara dilanda oleh COVID-19 dan juga PKP, kita mengalami kesulitan, semua pihak mengalami kesulitan, dan dalam usaha untuk membantu rakyat hidup semula dalam kesukaran ini, kerajaan memperkenalkan pelbagai pakej ransangan ekonomi. Jadi apakah anda melihat bahawa industri perfilman juga merasa nikmat daripada pakej ransangan ekonomi yang diperkenalkan oleh kerajaan? Sudah tentu. Itu jawapan saya. Ya. Dan apa yang FINAS buat sekarang ni adalah sebenarnya menyahut seruan Perdana Menteri. Dan of course lah kita jaga kita punya penggiat-penggiat seni kita lah. Ya. Tetapi semua program-program yang saya sebutkan tadi, iaitu program-program jangka pendek ini adalah sebenarnya untuk membantu memulihkan ekonomi penggiat-penggiat kreatif, industri kreatif negara. Dari segi dana, ya. Dana ini memang tujuan dia memang kita nak, kata orang tu, nak pulihkan betul ekonomi. Ya. Sebab memang kita punya bisnes utama kita buat filem. Ya. Jadi apabila kita bantu dana untuk pembuat-pembuat filem, secara langsung, ya, kita akan membantu pekerja-pekerja yang terlibat dalam industri perfilman ini. Ya. Dan saya yakin dengan program-program yang kita nak jalankan ini, kita sebenarnya dapat membuka ruang lebih daripada 8,000 pekerjaan kepada penggiat industri. Apabila contohnya kalau 23 filem yang akan mula sekarang ini, kalikan dengan 40 ruang pekerjaan, dah berapa. Dan saya menjangkakan dengan dana yang kita ada, saya tak sebut berapa lah, tapi saya ingat easily kita boleh
kata buat mungkin dalam 100 hingga 150 drama, dokumentari dan juga filem dalam tempoh terdekat ini untuk kita membantu menjana semula ekonomi di kalangan penggiat industri perfilman. Okey. Kadang-kadang bila kita cakap tentang artis Zaini, ya, anda lebih dekat dengan dia orang lah. Tetapi ada juga pandangan dan juga pendapat di luar sana yang mengatakan kadang-kadang membela nasib artis ini, terutamanya dalam menghadapi kesulitan, bukan mudah. Kerana pertamanya dikatakan bahawa terlalu banyak persatuan-persatuan artis di negara kita dan kadang-kadang setiap persatuan itu seolah-olah hanya menjaga kelompok mereka. Kalau penyanyi itu jaga penyanyi saja, kalau pelakon tu macam seniman mungkin dia jaga kelompok pelakon-pelakon saja. Tadi tidakkah anda merasakan bahawa mungkin tidak perlu kita ada terlalu banyak persatuan-persatuan artis? Kita dah pun ada Finas misalnya yang boleh melihat secara keseluruhannya tentang masa depannya juga nasib artis-artis. Jadi pandangan anda. Okey, persatuan ya, memang persatuan artis banyak ya. Tapi kalau di bawah Finas kita iktiraf 3 persatuan utama di bawah Padu Citra, iaitu FDM untuk persatuan pengarah khas untuk pengarah filem dan TV. Yang kedua Profima, itu adalah persatuan untuk pekerja belakang tabir yang lain, tak termasuk pengarah, termasuk makeup artisnya dan kru. Dan satu lagi seniman, iaitu artis, persatuan yang memayungi artis. Selain 3 tu ada lagi persatuan-persatuan lain kan. Benda ni ialah negara demokrasi kan. Tak boleh buat apa. Kalau dia rasa tak sesuai dengan ni, dia nak tubuh persatuan sendiri. Kalau dah memenuhi syarat-syarat ROS, terpulang pada mana-mana individu lah untuk masuk mana-mana persatuan. Tapi memang bila kita berpecah terlampau banyak, memang agak sukar lah kita nak menjalankan program kan. Jadi alhamdulillah lah persatuan pengarah tak pecah lagi, masih satu kan. Jadi kalau persatuan pengarah berpecah rasa agak sukar juga kan. Jadi kita harap benda ni artis-artis semua lebih bersatu. Apa slogan kita bantu kita kan, itu penting. Kita jaga kita kan, kita jaga kita, bermaksud kita ni semua kekitaan tu, sebab kekitaan bukan aku engkau. Jangan terlampau dipecah-pecahkan lagi lah kan. Dah rasa dah cukup ada persatuan penyanyinya, persatuan untuk pelakon, persatuan untuk kru dan sebagainya. Jadi rasa dah cukup dah ada kan. Jadi cuma perkasakan setiap persatuan ni supaya lebih prihatin, lebih jujur, lebih beramanah untuk menjaga ahli-ahlinya. Dia sebut tentang perkasakan setiap persatuan. Ini pun isu yang menarik jugalah. Saya tahu selaku pengerusi Finas, Tuan Zack, Tuan akan menerima tekanan juga, saya percaya, daripada persatuan-persatuan yang mengharapkan sesuatu yang luar biasa daripada Finas untuk membantu mereka, membantu ahli-ahli mereka yang menghadapi masalah dan sebagainya. Bagaimana Tuan Zack dan rakan-rakan di Finas menghadapi situasi ini? Okey, sebenarnya bila saya mula-mula masuk Finas, saya terkejut juga apabila saya diberitahu ada lebih 50 persatuan perfilman di negara kita ini. Sebagaimana yang Haji sebut tadi, yang ini memang yang terbesar lah. Dan saya dapati mereka ni berpecah daripada yang besar ni lah. Tapi saya ambil pendekatan yang proaktif, positif. Walaupun kita banyak persatuan-persatuan, saya minta pegawai saya kenal pasti persatuan-persatuan yang besar selain daripada 3 ni. Kita ada lebih kurang 10 lagi persatuan. Dan langkah awal saya hubungi mereka, engagement. Sebab saya nak tahu apa masalah dan sebagainya, apa benda yang kita boleh bantu, dan saya minta juga supaya presiden-presiden persatuan ni bagi maklumat pada saya apa yang Finas boleh bantu dan sebagainya. Alhamdulillah, engagement ni nampaknya kesan dia agak positif, dan saya setakat ini dapat
kerjasama yang amat baik daripada Presiden-Presiden Persatuan. Ya. Sebab tu mudah untuk kita jalankan program-program kebajikan dan sebagainya. Ya. Cuma sekarang ni yang lacking dia, yang kurang kita database. Ya. Bila kita mula nak mengenal pasti, nak salurkan bantuan dan sebagainya, kita ada masalah di situ. Dan kita terpaksa bergantung kepada persatuan-persatuan untuk bagi kita input yang mana ahli-ahli mereka yang memerlukan bantuan kebajikan ini. Ya. Sebab tu usaha kita engagement tu nampaknya berjaya, yang mana kita dapat rangkumkan semua. Ya. Memang ada persatuan ni bagi senarai nama dan persatuan ni pun bagi senarai nama, dan kita tengok nama tu ada yang overlap. Ya. Dan bila overlap tu kita tahu ada hikmah dia juga. Kita tahu yang ini memang yang betul-betul memerlukan, dan yang ini yang dijadikan target untuk program-program kebajikan kita, insyaAllah. Okay. Satu lagi aspek juga yang saya nak kongsi bersama dengan Tuan Zack lah, sebelum saya dapatkan pandangan Haji Zaini. Ini tentang drive-in cinema yang seolah-olah mungkin akan jadi trend yang baru dalam the new normal akibat daripada COVID-19 dan juga PKP ini. Jadi pendirian Finas terhadap drive-in cinema. Okey, sebenarnya kita menerima baik cadangan ini. Cuma saya baru saja berbincang dengan saya punya Ketua Pegawai Eksekutif, Saudara Ahmad Idham, untuk menilai balik cadangan ini. Kita nak tengok apa kebaikan dia, apa keburukan dia dan sebagainya. Dan saya ingat drive-in ni sebenarnya, drive-in ni memang trend lama sebenarnya. Ya, betul, dulu dah ada. Saya ingat lagi masa saya dekat Amerika dulu, saya pun pergi nonton wayang kan, drive-in. Tapi ada limitation dia tertentu. Betul. Dari segi space, dari segi masa, kita tak boleh buat benda ni hari siang. Apa kita nak tengok kan? Dia macam wayang pacak lah. Dia konsep wayang pacak kan. Tapi kita akan kita punya pegawai eksekutif dia akan kaji dan kita akan bagi pandangan kita dalam masa yang terdekat ni lah. Takut dia orang tak tengok wayang. Ya. Salah satu lagi. Betul, bahaya juga tu. Okey. Satu lagi isu bila kita bercakap tentang masa depan kebajikan artis jugalah Zaini, dengan apa yang dilakukan oleh Finas sendiri, dengan bantuan yang diberikan oleh Jawatankuasa Ehwal Warga Industri Kebajikan dan Data Industri Finas ini, apakah anda merasakan berpuas hati dengan apa yang telah pun dilakukan oleh Finas dalam usaha untuk membantu artis-artis kita yang berada pada situasi yang agak menyedihkan? Okey, kita baru saja selesai mengadakan mesyuarat pertama itu dengan dipengerusikan oleh Datuk Seri Izlan. Memang kita amat berterima kasih kepada Finas yang nampak prihatin dan lebih proaktif dalam membantu kebajikan artis-artis. Antara yang kita nak cadangkan, fokus kita nanti bawah jawatankuasa ini adalah untuk membantu secara jangka panjang. Kita tak mau kebajikan ni dianggap bagi beras, bagi pakaian dan sebagainya. Kita nak kebajikan ni adalah satu yang bersifat jangka panjang. Contoh mungkin dari segi insurans tu boleh dikembangkan menjadi seolah satu skim, tak macam skim pencen lah, tapi yang berpanjangan. Kata orang daripada bagi ikan bagi joran kan. Jadi itu jangka panjang kita pentingkan. Sebab apa, kalau one off ni, jangka pendek ni kita selesai sekarang selesai. Dan tentang program drive-in ke apa ke, yang penting bagi penggiat dan pembuat filem, banyak platform, banyak peluang, memberi ruang dan peluang yang lebih banyak, kan? Jadi kalau bertambah platform, tak ada masalah. Negatif positif tu kita manusia ni, kalau nak get negatif, dia buat macam mana dia pun dia akan pergi buat benda negatif. Jadi yang penting macam mana, mesti ada pengawalannya, kan? Peraturan dia. Jadi kalau menambah platform, memang orang filem suka lah. Orang filem suka, kan? Orang filem suka sebab banyak peluang pekerjaan lagi, banyak peluang untuk berkarya lagi. Jadi kita sentiasa menyokong, kan? Okey, Tuan Zack, kita tahu tugas anda bukanlah mudah. Sebenarnya anda sedang berhadapan dengan satu golongan masyarakat yang dikatakan mempunyai perasaan yang cukup sensitif. Sebab itulah mereka menjadi insan seni. Dan
menghadapi mereka juga memerlukan pendekatan yang berbeza daripada pendekatan kita untuk masyarakat biasa dan sebagainya. Jadi janji anda selaku pengurusi Finas, Tuan Zack, apa yang akan anda janjikan kepada artis-artis kita, kepada mereka yang terlibat dalam industri perfilman khususnya? Saudara Syakawi, sebut pasal janji ni risau juga. Bukan janjilah, ya. Azam saya. Ya. Yang pertamanya, saya nak tangani masalah kebajikan artis-artis kita. Yang itu yang pertama. Yang kedua, saya nak memudahkan kerja-kerja penyaluran dana kepada penerbit filem kita, ya, drama dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiganya, saya nak menyediakan landasan jangka panjang untuk Finas. Ya. Contohnya, kita nak ke Oscar. Ya. Perkara ni tidak akan berlaku dalam masa 5-10 tahun yang akan datang. Ya. Saya ingat masa tu saya pun dah tak ada. Bukanlah tak ada di dunia, mungkin tak ada di Finas lah. Ya. Tetapi azam saya nak menyediakan landasan itu. Ya. Supaya apabila pengganti saya nanti, dia akan just ikut landasan yang sedia ada. Ya. Sebab bila saya minta maaf nak cakap, bila saya masuk Finas, saya tak nampak ada landasan yang untuk saya ikut untuk meneruskan kesinambungan perjuangan Finas ini. Ya. Jadi saya terpaksa duduk bersama dengan kawan-kawan, ya, memikirkan macam mana cara saya nak memulakan untuk menyediakan landasan untuk masa yang akan datang. Ya. Once kita dah ada landasan tu, insyaAllah, ya, kebajikan artis akan dijaga, ya. Saya dah tugaskan kepada jawatankuasa. Ya. Sediakan insurans, sediakan SOCSO, sediakan KWSP. Ini salah satu usaha dia. Ya. Dan saya dah minta kepada Ketua Pegawai Eksekutif, dana, telus, kan? Pastikan yang dapat itu yang betul-betul bersedia untuk membuat filem dan sebagainya. Jangan bagi pada kawan-kawan. Bagi pada kawan-kawan, kerja tak siap. Ya. Kita pula jadi masalah, nak ambil lawyer dan sebagainya, nak kejar. Ya. Saya tak mau benda-benda itu. Jadi ini adalah landasan-landasan yang saya cuba bina lah. Bukan janji, tapi ini azam saya di Finas. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Zakaria Abdul Hamid. Terima kasih kepada Muhammad Zaini Hassan kerana sudi bersama dengan kita. Masa mencemburui kita sebenarnya, dan insyaAllah mungkin di masa-masa yang akan datang, Tuan Zack, ya, kita duduk lagi di ruang bicara ini. Tapi kami ingin mengambil kesempatan ini sepantas-pantasnya untuk menyampaikan ucapan takziah sebenarnya kepada Yang Berhormat Allahyarham Yang Berhormat Datuk Kushairi, kerana beliau juga adalah, ataupun Allahyarham juga adalah merupakan bekas pengurusi Finas pada tahun 2015 hinggalah 2018. Jadi kita mohon dan juga kita berdoa moga Allah merahmati roh Yang Berhormat Datuk Kushairi. Jadi terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita bersama lagi dalam ruang bicara dari masa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.